Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Baik, hari ini kita nak sambung pembelajaran kita. Tajuk hari ini adalah tolak pecahan. Baik, sebelum kita mulakan, ada satu konsep dalam tolak pecahan yang kamu kena faham dulu ya, sebelum cikgu teruskan dengan contoh-contoh soalan dalam tolak pecahan. Baik, jadi dalam tolak pecahan yang kamu kena faham, apabila ada pecahan yang cuma nombor bulat sahaja, contoh 1. Okey, 1 ni adalah nombor bulat. Jadi daripada 1 kita boleh jadikan sebagai pecahan. Macam mana? Okey, pecahan mesti kena ada pengangka dan penyebut. Okey, jadi apa pengangka, apa penyebutnya? Jadi untuk nilai 1, okey, jadi kalau ada gambar kalau cikgu buat satu gambar rajah, contohlah, okey, ada satu petak. 1 ini merujuk kepada semua bahagian. Okey, jadi bila dia kata semua bahagian, maknanya tak kisahlah sama ada pecahan itu per 2 dipecahkan kepada 3, kepada 4 ataupun kepada 5 atau apa sahaja, kita boleh jadikan sebagai 1. Jadi 1 ini mestilah ada pengangka dan penyebut yang sama. Okey, pengangka dan penyebut yang sama. Okay, kalau kamu tengok macam kita belajar pada pembelajaran yang lepas, per ini maksudnya bahagi. Okey, jadi 2 bahagi 2 kita akan dapat balik dengan 1. Okey, itu kalau per 2. Kalau cikgu buat pecah lagi, ada 4 bahagian. Sama juga, 4 per 4. Pengangka, penyebut sama untuk jadikan 1. Sama juga, tak kisah, katalah 20 per 20. Okey, tetap akan sama. Pengangka dan penyebut yang sama akan dapat 1. Okey, kalau tadi kita tengok contoh nombor bulat 1, kali ni kita nak tengok kalau nombor bulat yang lain pula. Boleh tak kita nak jadikan pecahan? Okey, jadi jawapannya boleh. Okey, contoh cikgu ambil nombor bulat 2. Macam mana nak jadikan pecahan? Sama macam tadi, bila cikgu terangkan, bila kita ada nombor bulat, dia boleh menjadi apa sahaja penyebutnya bergantung kepada soalan. Okey, bergantung kepada soalan. Baik, contoh 2. Katalah cikgu nak buat per 3 lah contoh. Okey, per 3. Okey, jadi macam mana kita nak dapatkan pengangkanya? Okey, jadi 3 kita darabkan sahaja dengan 2, kita akan dapat 6. Jadi 6 bahagi 3, kita akan dapat 2. Okay, jadi daripada nombor bulat, kita boleh jadikan pecahan. Tak kisahlah walaupun ini pecahan tak wajar. Okay, semestinya pecahan tak wajar sebab kita akan dapat balik nombor bulat. Tapi pada masa yang sama, nombor bulat yang sama, kita juga boleh jadikan nombor bercampur. Maknanya daripada 2 ini, 1 kita ambil nombor bulat dan 1 lagi kita nak jadikan pecahan. Macam mana? 3 per 3. Okey, kenapa? Sebab 3 per 3 ini, okey, yang ini ini nilai dia adalah 1. Jadi 1 tambah 1, kita akan dapat 2 balik. Okey, sekali lagi, tak semestinya penyebut 3. Apa-apa sahaja penyebut pun boleh, asalkan pengangkanya mempunyai nombor yang sama. Okey, untuk dapatkan balik nilai 1. Baik, lagi satu contoh. Katalah kalau tadi 2 kita ambil 9 lah contoh. Okey, 9. Macam mana kita nak jadikan 9 ini satu nombor bulat? Okey. Kenapa cikgu ajar benda ni? Sebab benda ni sangat penting bila kita nak buat tajuk tolak pecahan nanti untuk menyenangkan kita. Okey, katalah kita pilih pengangka 5. Okey, kita nak pilih pengangka 5. Macam mana nak jadikan 9 ini sebagai pengangka 5? Kalau kita tak nak apa-apa nombor bulat di bahagian hadapan, kita darabkan sahaja. 5 darab 9, kita akan dapat 45. Baik, kita buat samakan. 45 bahagi 5, kita akan dapat semula 9. Tapi, nombor bulat yang sama, kalau kita nak jadikan nombor bercampur. Okay, sekali lagi cikgu tegaskan, kita nak buat benda ini sebab benda ini, konsep ini boleh digunakan semasa tolak pecahan sebentar lagi. Okay, kalau macam ni macam mana? Kita boleh jadikan, kita ambil satu sahaja.
Okay, kita tolak 1 dari sini jadi 8. Kemana hilangnya 1 ini? 1 ini kita akan jadikan pecahan. Apa penyebutnya? Kalau tadi 5, ini pun akan jadi 5. Macam mana dengan pengangka? Betul, pengangka mestilah sama dengan penyebut. Kenapa kena sama? Bila sama, barulah dia akan dapat nilai 1 tadi. Jadi 8, 5 per 5 sebenarnya nilainya adalah sama dengan 9. Sebab 5 per 5 ini adalah 1. Okay, bila pengangka dan penyebut sama, nilainya adalah 1. Sebabkan ini adalah 8, jadi kita jumlahkanlah. Dapat semula 9. Okay, jadi konsep ini sangat penting untuk kita buat pecahan, tolak pecahan sebentar lagi. Okey, sekarang ni kita nak fokus kepada tolak pecahan, penolakan pecahan yang mempunyai penyebut yang sama. Baik, kalau kamu tengok balik video penambahan pecahan yang penyebut sama, sebenarnya konsepnya adalah sama sahaja. Okey, cuma operasinya sahaja yang berbeza. Jadi, kalau penyebut dah sama, sebenarnya kerja kita dah mudah. Okey, bila penyebut sama, jawapan mesti akan jadi penyebut yang sama juga. Bila penyebut dah jadi yang sama, okay, kita cuma akan tengok pengangka sahaja. Okay, jadi sebabkan ini operasi tolak, jadi kita akan dapat 6 tolak 1 sama dengan 5. Okay, cuba tengok jawapan ni. Adakah ini jawapan pecahan wajar? Jadi kalau pecahan wajar, kamu tak perlu nak ubah lagi apa-apa. Tinggalkan sahaja jawapan seperti ini. Okay, sekarang ni kita nak tengok pula kalau penolakan pecahan yang melibatkan nombor bulat ataupun nombor bercampur. Okey, contoh kalau cikgu ada 3 tolak contohnya 1/6. Contoh. Baik, dekat sinilah tadi bila cikgu kata konsep tadi. Okey, kamu kena faham bahawa satu pecahan mempunyai pengangka dan penyebut yang sama. Jadi untuk soalan ini agak susah kalau kita nak terus tolak. Okey, sebab 1 nombor bulat. 1 lagi pecahan wajar. Jadi apa kita buat? Memudahkan kita. Kita ambil 3 ini, kita jadikan 1 nombor bercampur yang boleh menolak pecahan wajar ini. Jadi 3 ini kita akan buat. Okay, macam tadi cuba tengok balik pada video pengenalan tadi. Kita akan dapat 2. Okay, cikgu tolak 1 dekat sini. Kemana hilangnya 1? Kita akan jadikan 1 pecahan wajar. Jadi apa pecahan wajarnya sekarang? Bergantung kepada soalan. Bila soalan ada penyebut 6, jadi sini pun akan jadi penyebut 6. Apa jadi pada pengangka? Yes, betul. Pengangka adalah angka yang sama. Jadi 2/6/6 ini sebenarnya nilai dia adalah 3. Cuma cikgu ubah bentuknya menjadi nombor bercampur supaya kita boleh tolak pecahan yang ada dekat sini. Okey, jadi tolak 1/6 tidak berubah. Kita tak kacau. Okey, bila dah ada penyebut yang sama, barulah senang untuk kita tolak. Okey, jadi sekarang ni kita tengok. Dekat depan sini tak ada nombor bulat Jadi 2 tolak dengan kosong. Tetap akan dapat 2. Barulah kita tengok pada pecahan wajar yang tinggal ni. Okey, pecahan wajar yang tinggal, penyebut 6, penyebut 6. Settle. Okey, kita akan dapat juga penyebut 6. Apa nak buat bila penyebut dah sama? Kita cuma tolak seperti biasa pengangka. Jadi 6 tolak 1, kita akan dapat 5. Okey, jadi jawapan 25/6. Cuba tengok boleh tak mudahkan? Kalau tak boleh mudahkan, kita biarkan jawapan akhir macam itu. Okey, kita cuba tengok lagi satu contoh. Kalau melibatkan nombor bercampur. Okey, contoh 8 tolak 2, 2/9. Contoh. Okey, 8 tolak 2, 2/9. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, nombor bulatnya berada di bahagian hadapan. Jadi kalau kamu tengok nombor bulat ini tidak ada pecahan. Ini akan jadi satu masalah kepada kita sebab pecahannya, nombor bercampur yang kedua ada pecahan. Jadi apa kita nak buat? Kita ubah dulu nilai 8 ini kepada nombor bercampur. Nilai tetap sama. Okey.
tak berubah. Okay, cuma kita ubah dia punya bentuk saja. Kalau tadi nombor bulat, kali ni kita nak jadikan nombor bercampur. Jadi kita dah belajar tadi macam mana nak buat. Kita tolak 1 daripada 8. Jadi nombor bulat akan jadi 7. Kemana hilangnya 1? 1 ini kita akan jadikan pecahan wajah. Apa penyebut dia? Okey, cikgu ambil 9. Kenapa 9? Sebab pada soalan dah ada penyebut 9. Jadi jangan menyusahkan dirilah, janganlah ambil penyebut yang lain. Kalau ini dah ada 9, kita ambil 9 juga. Macam mana dengan pengangka? Nak jadikan 1 ini, pengangka kena sama dengan penyebut. Jadi kamu tengok 7, 9 per 9 ini, nilai dia balik semula kepada 8. Okay, cuma bentuk sahaja yang berubah. Okay, kemudian kita tolak 2 per 9. Tidak berubah. Salin balik sahaja. Dekat sinilah baru kita tengok macam mana nak selesaikan. Sama dengan penambahan pecahan yang kita belajar pada sebelum ini, kita boleh selesaikan mengikut kategori ataupun mengikut kumpulan. Kita selesaikan nombor bulat dulu. Okay, jadi nombor bulat yang ada 7 tolak 2. Okay, kita selesaikan dulu. Jadi 7 ini kita dah ambil. Kemudian barulah kita gabungkan dengan pecahan wajah. Okey, yang tinggal ini. Okey, kenapa cikgu buat tambah dekat sini? Okey, kamu boleh tengok balik video penambahan pecahan. Tambah yang di tengah ini bukan daripada operasi. Okey, tambah di sini adalah untuk menggabungkan balik nombor bulat dengan pecahan wajah. Jangan salah faham, jangan keliru. Cikgu ulang balik. Tambah di sini adalah untuk gabung balik sahaja. Tadi kita dah ceraikan, kali ni kita nak gabung balik. Sambung balik nombor bulat dengan pecahan wajah. Okey, operasi tetap sama, tolak sama dengan soalan. Okey, kita selesaikan dulu. 7 tolak 2, 5. Kemudian tambah sebab kita nak gabungkan. Penyebut dah sama, jadi kita cuma tolak yang atas. 9 tolak 2. Okey, 7 per 9. Apa nak buat? Bila kita gabungkan, hilangkan sahaja tanda tambah ini. Jadi jawapan akhir kamu adalah 5, 7 per 9. Cuba tengok boleh tak mudahkan? Kalau tak boleh mudahkan, ini adalah jawapan akhir kamu. Okey, contoh yang terakhir. Sekiranya ada penolakan pecahan yang melibatkan nombor bercampur dan nombor bulat. Okey, kat sini kita kena tengok sama-sama ya. Baik, sekarang ni kamu tengok kita ada gabungan nombor bercampur, nombor bulat sahaja dan pecahan wajah sahaja. Okey, jadi kita gunakan cara yang sama. Okey, jangan risau kita gunakan cara yang sama. Pertama sekali kita tengok kumpulan ataupun kategori dia. Okey, jadi kat sini kita nak kategorikan kepada nombor bulat sahaja dan pecahan wajah. Okey, cikgu nak buat 6 tolak 5 dahulu. Okey, so kita kategorikan. Nombor bulat yang ada dekat sini adalah 6. Okey, kemudian operasi tolak. Yang kedua ada 5. Yang ketiga ada tak nombor bulat? Okey, kalau tak ada nombor bulat dekat depan ni maknanya tak adalah, selesai. Okey, jadi 6 ni kita dah selesai, 5 ni kita dah selesai. Kemudian kita nak gabungkan. Sekali lagi tambah ini bukan untuk operasi tapi untuk gabungkan sahaja, sambungkan balik sahaja antara nombor bulat dengan pecahan wajah. Okey, tengok pada pecahan yang pertama. Yang pertama adalah 2 per 9. Tolak. Yang kedua adalah 8 per 9. Sebab tengah-tengah ni tak ada apa-apa. Jadi 8 per 9. Okey. Dekat sini kita selesaikan dahulu nombor bercampur. Nombor bulat dia. Okey, jadi 6 tolak 5 kita akan dapat 1. Tambah. Kita nak gabungkan dengan berapa? Jadi kita selesaikan dulu. Kamu tengok dekat sini. 2 tolak 8. Okey, sebab penyebut dah sama jadi pengangka je lah tolak. 2 tolak 8. Boleh tak 2 tolak 8? Tak boleh. Okey, jadi bila tak boleh, okey, cikgu salin dulu supaya kita senang nampak.
Okey, sebabkan kita tak selesai lagi, jadi kita salin balik. 2 tolak 8 tak boleh nak tolak. Jadi sama juga macam konsep tolak sebelum ini yang kita belajar. Kalau tak cukup, kita buat apa? Okey, kita akan pinjam. Sekarang ni, dekat mana kita nak pinjam? Okey, apa lagi yang boleh kita pinjam? Cuma pada satu ini sahaja. Okey, sebab itu cikgu kata penting untuk kamu tahu nilai satu pecahan itu ataupun nilai satu nombor bulat itu apa. Okey, sekarang ni kita nak tengok satu. Kita nak pinjam. Satu ini kita boleh jadikan 9/9. Okey, satu ini kita boleh jadikan nilai 9/9. Okey, pengangka sama. Kenapa cikgu pilih 9? Sebab pada soalan pun 9 juga. Jadi kita ambil pengangka ini. Ini yang kita nak bawa kepada 2 ni untuk kita pinjam. Jadi nilai asal 2, kita pinjam 9, 2 akan jadi 11. Macam mana? 2 tambah 9 akan jadi 11. Barulah kita boleh tolak dengan 8. Penyebut jangan risau. Okay, penyebut dia tak akan berubah jadi apa-apa. Okay, selagi kita tak darab, selagi kita tak bahagi, penyebut ini akan tetap sama. Jangan tambahkan pula 9 dengan 9 ni. Okay, tak payah, tak perlu. Okay, kita cuma ambil kira pengangka sahaja. Okay, jadi sekarang ni yang tinggal adalah 11/9 tolak 8/9. Jadi penyebut dah sama. Kita cuma tolak pengangka 11 tolak 8. Kita akan dapat 3/9. Okey, 3/9. Okay, boleh mudahkan tak? Boleh. Sebab 3 dengan 9 ada dalam sifir 3. Jadi kita bahagi 3 untuk dapatkan 1/3. Okey, cikgu harap kamu boleh faham dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kalau tak faham, tak apa. Cuba tengok semula video ini berulang kali sehingga kamu faham. Dan jangan risau, kita akan tetap review balik tajuk ini selepas sekolah dibuka, selepas PKP nantilah. Okey, jadi sebagai rumusan dalam penolakan pecahan, sama ada penyebut yang sama ataupun penyebut yang berbeza, cuma kamu kena faham satu konsep bahawa nombor bulat kita boleh jadikan sebagai pecahan wajar. Okey, macam mana? Pengangka dan penyebut mestilah sama. Okey, tak kisah macam mana pun, yang penting penyebut dan pengangka mestilah sama. Okey, sama juga kalau nombor bulat yang lebih daripada 1. Okey, kita boleh jadikan contoh 2 9/9, 2 5/5 ataupun 2 2/2. Okey, yang penting kamu faham bahawa ini adalah nilai yang sama dengan nombor bulat yang diberi. Okey, konsep ini sangat penting bila kamu nak tolak pecahan, terutamanya yang melibatkan peminjaman. Okey, bila kamu nak pinjam, konsep ini sangat penting. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh rujuk balik apa yang kita belajar hari ini untuk menjawab latihan-latihan yang akan diberi nanti. Dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam pembelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.